Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana wa imamana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam kesempatan yang ada. Kita saling mengingat berkaitan dengan tugas kita, berkaitan dengan kita sebagai khalifah di muka bumi Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan kepada umat-umat sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan ibadat. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita sama-sama mencari takwa. Maka bulan Ramadan Allah Ta'ala sediakan kepada kita banyak aktiviti-aktiviti. Banyak perkara-perkara ibadah yang boleh kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ulama salafus salih mentafsirkan kalimah takwa, ayyuta Allah fala ya'si, wa yadhkur fala yansa, wa yashkur fala takfur. Maksud takwa adalah kita taat, melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan kita melakukan maksiat kepada Allah. Dan juga kita ingat kepada Allah dan kita tidak lupa kepada Allah. Itu adalah takwa. Wa yashkur fala takfur. Kita bersyukur dan jangan kita melakukan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Madrasah Ramadan mengajar arti kita taat kepada Allah. Madrasah Ramadan mengajar kita meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Madrasah Ramadan mengajar kita supaya kita banyak ingat kepada Allah. Banyak kita berdoa memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Madrasah Ramadan kita disuruh untuk bersyukur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Jangan kita kufur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka semestinya apabila kita mendapat peluang yang Allah Ta'ala berikan dalam bulan Ramadan ini, maka sama-samalah kita mencari keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di antara kalangan orang yang rugi, seperti mana sabda Nabi, raghima anfu rajulin, celaka, rugilah seseorang itu, man adraka Ramadan, mereka yang dapat memasuki dalam bulan Ramadan, falam yughfar lahu, maka dosanya tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan yang ada ini, marilah sama-sama dalam peringkat guru-guru, warga pendidik, carilah takwa. Begitu juga kalangan-kalangan para pelajar, carilah takwa. Juga mereka yang berkhidmat dalam sektor-sektor yang lain, carilah takwa. Moga-moga dalam takwa yang kita dapat dalam Madrasah Ramadan akan menjadikan diri kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita perlu bermuhasabah. Adakah Ramadan ini dapat mendidik kita, menjadi kita insan yang bersyukur kepada Allah, yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Azza wa Jalla,
kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam baginya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, aku akan membalas dengannya. Menurut ulama, kedudukan puasa itu mempunyai kedudukan yang cukup hebat. Ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan la haddalahu, tidak ada had. Tidak ada satu jumlah tertentu melambangkan tentang mereka yang melakukan ibadah puasa akan mendapat satu ganjaran yang cukup hebat. Kerana apa? Nabi SAW menjelaskan, "Was-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Perisai wiqayatun minal ma'asi. Perisai yang dapat memelihara kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Oleh kerana apabila kita berpuasa, mata kita terjaga. Apabila kita berpuasa, telinga kita terjaga. Apabila kita berpuasa, tangan kita terjaga. Apabila kita berpuasa, kaki kita terjaga. Sekalian anggota badan kita terjaga daripada kita melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita dapat memelihara anggota-anggota ini daripada melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka terpeliharalah kita daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab itu banyak kita berdoa dalam bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu ya Allah dan syurgamu ya Allah. Wa na'udzubika ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kemurkaanmu ya Allah dan daripada nerakamu ya Allah. Moga-moga rasa kehambaan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, kita dapat memahami falsafah yang sepatutnya kita dapat dalam madrasah Ramadan. Kita menjadi insan yang lebih baik, insan yang boleh menjaga anggota-anggota kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Maka apabila seseorang itu berpuasa, kata Nabi, fala yarfus, janganlah ia bercakap dengan percakapan yang kotor, percakapan yang menyebabkan perkataan-perkataan itu mendapat dosa, ditulis sebagai dosa. Mulut yang kotor, mulut yang celupar, mulut yang mengeluarkan perkataan-perkataan lucah, ianya membatalkan pahala puasa. Apabila seseorang itu tidak menjaga perkataannya, apabila dia berbicara dalam bulan Ramadan, maka ianya tidak mendapat pahala daripada puasa yang dia laksanakan. Wala yaskhab. Kata Nabi SAW, kalau dia marah, jangan dia meninggikan suaranya yang kuat. Jangan kita tengking dalam bulan Ramadan. Oleh kerana dalam madrasah Ramadan, Islam mengajar untuk kita mengawal seluruh anggota kita. Emosi kita kawal. Begitu juga anggota tangan kita kawal, lidah kita kawal. Moga-moga kita keluar daripada madrasah Ramadan, kita menjadi insan yang baik. Kita boleh mengawal semua anggota kita untuk kita mendapat keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Sekiranya ada seseorang yang mencaci makinya, aw qatalahu, ataupun yang mengajak untuk dia berlawan, falyakul, maka Nabi kata, hendaklah dia kata, inni shaim, aku berpuasa. Maka itulah di antara latihan dalam madrasah Ramadan supaya kita dapat menjaga perbuatan kita, tindakan kita. Maka kita akan mendapat satu kedudukan yang cukup hebat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man anfaqa zawjain fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Siapa yang infak
sepasang binatang. Sebagian ulama mengatakan sepasang binatang. Ataupun dua jenis sesuatu yang dia infakkan. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Nudiya min abwabil jannah. Akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Ya Abdullah, hadzal khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan yang cukup hebat. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Siapa di kalangan ahli semayang, dia jaga semayangnya, maka dia akan dipanggil min babis salah, daripada pintu sembahyang. Wa man kana min ahli jihad, siapa di kalangan ahli jihad, du'iya min babil jihad, akan dipanggil dalam syurga daripada pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, siapa di kalangan ahli yang berpuasa, du'iya min babir rayyan, akan dipanggil daripada pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, maka sesiapa daripada ahli sedekah, du'iya min babis sadaqah. Maka dalam hadis ini menyebut tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sama ada mereka yang menginfakkan sesuatu di jalan Allah, disediakan baginya pintu di syurga. Sesiapa yang ahli semayang, jaga semayang dia, maka dia akan dipanggil masuk dalam syurga melalui pintu yang dinamakan babus salah. Begitu juga orang yang berjihad. Dia berjihad di dunia ni untuk meletakkan kalimah Allah di tempat yang tinggi, tempat yang sepatutnya. Maka dia juga akan dipanggil min babil jihad, daripada pintu jihad. Sesiapa di kalangan orang yang berpuasa, siapa di kalangan orang yang berpuasa, du'iya min babil rayyan, akan dipanggil dalam pintu ar-rayyan. Begitulah hebatnya puasa. Allah Ta'ala sediakan pintu yang dinamakan ar-rayyan. Maka orang yang berpuasa, orang yang melakukan ibadah puasa akan melalui pintu tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan bagaimana keadaan orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun, akan masuk daripadanya pintu tersebut orang yang berpuasa. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk melalui pintu tersebut selain daripada mereka, selain daripada orang yang berpuasa. Yuqalu, maka akan dipanggil. Aina as-saimun, mana orang yang berpuasa? Aina as-saimun, mana orang yang berpuasa? Fayaqumun, orang yang berpuasa akan bangkit. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan boleh masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka, kecuali orang yang berpuasa. Fa iza dakhalu, apabila orang yang berpuasa masuk pintu ar-rayyan, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Tidak akan masuk daripadanya seseorang pun. Jadi, orang yang berpuasa, Allah Ta'ala sediakan pintu untuk memasuki syurga yang dinamakan pintu ar-rayyan. Maka sesungguhnya, seperti mana kita boleh gambarkan, orang yang berpuasa ni mendapat satu layanan yang cukup istimewa pada hari akhirat nanti. Di syurga nanti. Namanya akan dipanggil. Kalau dunia ni kita duduk berimpun. Kalau dunia ni kalau kita duduk beratok panjang-panjang. Kita duduk tunggu. Bila nak sampai? Apa dia giliran kita? Bila kita nak boleh masuk? Kita duduk tunggu. Bagaimana perasaan kita? Begitu jugalah kita berada di akhirat nanti. Ketika mana umat hendak memasuki syurga, tiba-tiba oleh kerana di dunia insan itu melakukan ibadah puasa dengan cukup hebat, maka dia akan dipanggil namanya dan dia akan bangun, dia akan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Maka dalam kesempatan yang ada, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada kali ini dalam keadaan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Moga-moga keampunan
juga kita dapat dalam bulan Ramadan. Sebab itu dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita akhbirni?" Khabarkan kepadaku ya Rasulullah, sekiranya aku dapat pada malam Lailatul Qadar, ma aqulu laha, apa aku nak sebut, apa aku nak kata? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah qul, kata. Apa yang Nabi ajar kata? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah maha pengampun, suka kepada keampunan, suka mengampunkan hambanya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Maka sebab itu kita melihat ramai di kalangan kita, ramai para imam membaca doa ini, supaya dalam bulan Ramadan kita mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Supaya dalam bulan Ramadan, apabila dosa kita diampunkan, kita akan menjadi lebih baik dan menjadi insan yang hebat, yang akan menjalankan amanah di muka bumi ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Adakah tidak aku nak tunjuk, aku nak ceritakan perkara yang boleh menghilangkan, Allah boleh menghilangkan apa dia? Al-khataya, kesalahan, dosa. Wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan mengangkat darjat, kedudukan. Nabi kata, nak dah aku nak cerita benda yang boleh menghapuskan dosa dan mengangkatkan darjat. Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Ya, kami nak ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih. Itmamuhu, sempurnakan wudu' 'ala al-makarih. Ketika mana waktu yang qasiyah, waktu yang dalam keadaan sukar, seperti mana waktu pagi sejuk pada ketika itu apabila kita berwuduk, maka kita sempurnakan wuduk kita. Kita basuh muka kita dengan sesempurna mungkin. Kita basuh tangan kita dengan sesempurna mungkin. Kita sapu kepala kita dengan sesempurna mungkin. Oleh kerana waktu itu sukar. Kalau orang yang sejuk, dia rasa sejuk. Tetapi Nabi SAW mengatakan, orang yang melakukan sedemikian, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosanya. War yarfa'u bihi darajat, dan mengangkatkan darjah, kedudukannya. Yang kedua, Nabi kata, wa kasratul khuta ilal masajid, banyakkan berjalan ke masjid. Terlebih lagi lah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bulan tarbiyah. Di antara latihan kita, kita berulang alik ke masjid. Moga-moga tapak kaki yang kita melangkah menjadi kebajikan. Dan apabila kita keluar daripada madrasah Ramadan, maka kaki kita yang kita latih dalam bulan Ramadan akan sentiasa menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Nabi kata, wantizarus salati ba'da salah, menunggu sembahyang selepas daripada sembahyang. Apabila kita sembahyang Zuhur misalnya, maka kita tunggu nak sembahyang Asar. Apabila kita sembahyang Asar, kita nak tunggu nak sembahyang Maghrib. Apabila kita sembahyang Maghrib, kita tunggu nak sembahyang Isya. Dan begitulah seterusnya. Dan apa yang Nabi SAW sebut merupakan di antara latihan-latihan yang Allah Azza wa Jalla sediakan ganjarannya. Apa ganjarannya? Iaitu kafarah, iaitu menghapuskan dosa-dosa dan juga mengangkat darjat kedudukan kita. Di antara perkara yang penting yang perlu kita lakukan juga adalah kita memperelokkan akhlak kita. Sempena bulan Ramadan, kita bermuhasabah, kita cek diri kita. Adakah kita sebagai warga pendidik, adakah kita sebagai manusia yang menginginkan seseorang itu melakukan kebaikan kepada kita? Adakah kita juga melakukan kebaikan
kepada orang lain. Hadis Uqbah ibn Amir al-Juhani qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepadaku, kata Uqbah bin Amir. Apa Rasulullah sebut? Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai Uqbah, mau tak tidak aku khabarkan kepada kamu seafdal akhlak ahli dunia dan ahli akhirah. Mana akhlak yang paling afdal? Penduduk dunia dan penduduk akhirat. Apa Nabi sebut? Tasilu man qata'aka. Sambunglah silaturrahim mereka yang memutuskan silaturrahim denganmu. Lama kita tak bercakap dengan kawan kita. Maka dalam madrasah Ramadan, maka kita kena sahut cabaran daripada Nabi SAW. Dalam kita melaksanakan tarbiyah Ramadan, maka kita sambung silaturrahim. Mungkin lama, setahun, 2 tahun kita tak bercakap, kita tak bersembang dengan rakan teman kita. Oleh kerana sesuatu yang mungkin kita tidak dapat elakkan. Maka sepenuh bulan Ramadan, kita sambunglah silaturrahim. Wa tu'ti man haramaka, dan kita memberi mereka yang menahan dari memberikan kepadamu. Orang tak bagi kepada kita. Kan? Tapi kita orang yang memberi kepada dia. Walaupun dia tidak menyumbang kepada kita, tetapi untuk kita menunjukkan kita mempunyai akhlak yang mulia, maka kitalah yang menyumbang, kitalah yang memberi. Jangan kita yang menjadi penghalang kepada kita, hati kita menjadi penghalang daripada kita melakukan kebaikan. Wa ta'fu amman zalamaka. Kita memaafkan kepada mereka yang melakukan kezaliman kepada kamu. Maka 3 benda ini disebut oleh Nabi SAW. Di antara akhlak mulia penduduk dunia dan juga penduduk akhirat. Sekiranya kita dapat melakukan seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, maka kita akan mendapat keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon dalam masa yang ada, dalam ketika yang ada pada kali ini, kita diberikan kesempatan untuk kita berdoa. Semoga kita makin baik dan kita mendapat keampunan dan kita mendapat keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi terima kasih kepada pegawai daripada PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap, yang memberi ruang, yang beri kesempatan kepada saya untuk mengisi slot mau'izah pada kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.